بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا آبدين والدهر الداهلين. اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليما وقلنا الحكم وعلما وشكرنا مع الهدى وسبحنا الطير الفائلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Pada pagi ini Allah Ta'ala panjangkan usia kita, diberi kesihatan yang baik, diberi kekuatan, dan kita doakan apa sahaja usaha kebaikan yang kita lakukan, semoga Allah Ta'ala catat sebagai kebaikan di bawah di akhirat nanti, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur pada Allah Ta'ala, pada pagi ini kita akan sambung balik pengajian tafsir kita di dalam surah Al-Ghashiyah, yang mana pada pagi ini kita akan sambung pada ayat yang ke-14. Betul? 14 ke 15? Ayat 15. Tengok pada muka surat 1384. Rupanya kita nak habis dah apa? Juz 30 kan? Baik. Tengok pada muka surat 1344 di dalam surah Al-Ghashiyah pada ayat yang ke-15. InsyaAllah baca sikit ambil keberkatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ghashiyah pada ayat 15. Wa namariqu masfufah
Kata Allah Ta'ala, dan bantal-bantal yang teratur untuk mereka, siapa? Orang beriman tu berteleku, berteleku atau bersandar. Teleku ni, teleku, sandar. Teleku, sandar lah atau bersandar. Duduk. Teleku. Teleku apa? Sandar lah. Sandar kan? Berteleku. Begini macam ni. Kalau bahasa Melayu macam ni kan. Bacanya macam tersangkut lah. Aku kijang pula tu. Macam budak-budak kan. Bangun ni. Allah. Tak ingat tadi lagi ni. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata pada ayat 15, bantal-bantal yang teratur. Maksudnya kita masih lagi mencerita ayat tentang debat syurga ni. Dulu pada ayat 14 kita bahas mengenai gelas tu. Last kali kita bahas mengenai gelas ahli syurga. Gelas tu pula tidak ada takai. Nak sebut takai lagi. Tak ada takai dah. Ya, ingat-ingatlah. Handle. Kalau ustaz panggil telinga gelas. Baru tu. Susah-susah telinga gelas. Jadi nikmat dalam syurga, dia ada gelas, mangkuk ataupun benda ceduk, tapi tidak ada ni telinga dia. Jalan selamat Jadi pasal apa? Pasal nak memudahkan, nak mencepatkan nikmat syurga. Bila kita ada telinga ni, telinga lagi Handle. Kalau dua benda ni susah, kena pusing, kena cari berapa saat dah tu, rugi 2, 3, 4 saat lah. Lepas tu nak pegang pula, lepas tu nak minum, tak apa, kejap lagi. Nanti tak jadi kuliah pula kuliah mengopi pula. Jadi ini jadi buang masa. Maka Allah Ta'ala pun buat satu cedok gelas yang tidak ada pemegang tidak ada pemegang pula. Maksudnya nak suruh cepat tu pegang, minum. Pasal dalam syurga ni dulu kita bahas apa? Tak ada perkataan sia-sia. Kalau nak apa-apa, subhanallah, datang kami golek, subhanallah, datang nasi Arab, subhanallah, datang air kelapa, subhanallah, datang macam-macam ikan kering lah, datang macam-macam datang. Maka dalam syurga tak ada perkataan sia-sia. Pasal apa? Kalau kita pergi restoran, kita order makanan, okey, baiklah, nak order apa bang? Saya tu 5 minit dah. Saya satu, dua lambat. Saya nak nasi goreng lah. Goreng apa bang? Nasi goreng Cina apa bang? Cina Malaysia lah. Malaysia apa? Telur buku. Satu lambat order. Itu baru nasi goreng Cina. Lepas tu tak order lagi air lagi. Bang, nak air apa? Air teh. Orang tanya, teh apa bang? Teh ais ke? Teh O ke? Teh apa Teh apa Oh, itu ada teh tu dekat iklan tu. Lambat. Maksudnya nak order tu lambat. Lepas tu lagi lambat nak tunggu makanan tu sampai lah. Lepas tu dalam syurga ni sebut subhanallah. Pasal kita dah ada niat, aku nak makan sikit-sikit, subhanallah, Allah buat datang. Nak kata nak cepat ahli syurga ni, Allah Ta'ala pohon-pohon buah-buahan ni. Dalam syurga ada banyak-banyak buah-buahan, antaranya buah tamar. Buah tamar, buah kurma lah ada dalam syurga. Buah anggur, lagi buah pisang, delima, buah limau, bidara. Itu antara buah-buah dalam syurga. Pohon tu pula terbalik. Ranting, kayu, dahan, buah-buahan semua pokok di bawah, tapi batang di atas. Dan batang tu dibuat daripada perak. Pasal apa dia? Kalau buah duduk atas macam dunia, lambat. Nak makan buah apa? Nak makan buah durian kait dulu. Nak makan buah kelapa, kait jatuh pop mati. Tengok, susah tak? Atas dunia susah.
Dalam syurga mudah, petik dengan tangan sendiri, boleh capai petik dengan sendiri. Buah tu pula tak ada yang petik, semuanya masak. InsyaAllah dan rasa dia kita kata anggur dalam syurga dengan anggur dunia pada sudut nama je sama, tapi hakikat rasa jauh beza. Tak boleh nak banding macam mana. Itu cerita akhirat. Allah Ta'ala buat nak suruh supaya kita ni semua cepat. Apa benda yang kita nak dapat nikmat, semuanya cepat dalam syurga. Nikmat tu datang dengan cepat, tanpa lambat-lambat. Sehingga gelas pun Allah Ta'ala cerita pada ayat 14, Allah Ta'ala buat tanpa handle. Itulah. Baik. Tak apalah. Ayat ke-15. Okey. Tak sebut. Dia juga sebut buah-buahan. Ayam itik mana? Ayam itik kerbau mana? Biawak ada tak dalam tu? Kalau tak ada lah. Aku nak itik serati satu dah. Subhanallah. Dah. Ada. Ikut niat kita. Nak kambing golek. Aku nak kambing golek, tapi nak peha saja. Subhanallah, datang kambing golek. Siap ada daya-daya pelayar-pelayar datang layan kita. Subhanallah. Apa yang kita nak? Tapi saya yakin ibu-ibu ayah macam Allah tak akan minta kambing golek, tak akan minta ayam itik serati ke apa ni. Masuk bola kawah ke tak ada. Ibu-ibu akan nampak lebih tu lagi. Permintaan dalam syurga luar biasa, insya-Allah. Amin. Maksudnya apa dia? Benda yang kita duk fikir atas dunia, kita duk rasa kambing golek tu lah yang paling sedap lah. Dalam syurga, sebenarnya dalam syurga benda tu kita tak fikir dah. Kita tak mahu dah benda tu. Kita nak mahu lebih lagi. Benda je tak pernah kita rasa. Dapat apa macam. Maksudnya Allah Ta'ala tunaikan segala hajat. Sebab itulah syurga ni benda yang memuaskan nafsu kita. Nafsu kita nak apa ni? Semua memuaskan nafsu. Itu namanya syurga Allah. Baik, ayat 15 Allah Ta'ala kata wa namarikum masfufah. Namarik, padanya syurga tu ada namarik bantal-bantal sandal. Macam orang Arab, dia ada bantal sandal. Biasa tengok dah orang Arab suka duduk bawah, lepas tu dia letak di tepi dinding tu. Di Madinah ada dah, di Mekah ada, dia ada buat satu dek ni macam kita tempat berehat kan. Dia akan sediakan kapet dia comel, kapet dia, batu batas sandal. Batas sandal tu Arab tu dia panggil apa dia? Masnad ke musnad, tak ingat dah. Masnad ke musnad gitulah. Dia ada satu batas sandal tempat kita bertelekan gitu. Tempat sandal tu. Masfufah ni maksudnya batas sandal yang disusun. Masfufah batas yang diatur. Asal daripada perkata saf. Masuk dalam saf sufufakum tamamil solat, betulkan saf tu susun masfufah, bata yang diatur, bata yang disusun. Maksudnya ahli syurga duduk atas bantal dalam keadaan bersandar. Allah dalam bersandar. Yang mana ayat sebelum ni juga tempat duduk ahli syurga tinggi kan, kita kata tinggi. Ayat sebelum ni kursi dia tinggi. Bila ahli syurga nak duduk, dia direndahkan. Bila ahli syurga tak mau duduk, dia jadi akad, jadi tinggi balik. Itu ayat sebelum ni, tempat duduk ahli syurga. Tapi ada juga pendagang ulama kata tempat duduk ahli syurga ialah juga daripada hamparan daripada kain sutera. Yang mana kain sutera ni kita duduk dan kain sutera akan ikut arahan kita. Belok kanan, belok kanan, belok kiri. Tesla, kita kata Tesla tu. Kita Tesla tu dia ni autopilot Bila kata autopilot, kita tekan autopilot dia dah. Dia ikut dia punya GPS itulah. Kita tak GPS nak pergi ke mana lah. Ustaz tak beli lagi lah Tesla tu. Cuma tengok gitu dulu tak test lagi dah. Cuma macam X70 kan. X70 dia ada autopilot apa semua ni. Macam kata Ustaz hari ni autopilot masuk dia gawah. Tapi kata canggih tu begitu kan. Dia begitu bunyi pula dah. Maksudnya apa dia? Maksudnya duduk atas kain sutera, dan kain sutera tak ikut arah kita nak pergi ke mana.
Allah, ini nikmat syurga yang Allah Ta'ala sediakan bagi ahli-ahli syurga, yang mana kita tak boleh nak gambarkan berapa nikmat dia. Baik, jadi dalam syurga tu ada bantal yang boleh disandar. Masa ahli syurga duduk, dia bersandar. Maksudnya dalam syurga tu dia ada juga kapet-kapet permaidani, hamparan ada dalam syurga. Macam kita lah hari ni, kalau kita pergi rumah orang kaya kan, tuan-tuan lah orang kaya ni, nanti jemput saya nak tengok kapet rumah orang tu. Biasa kapet orang kaya ni, kita tengok kapet dia rasa tak puas, ralik tengok ni, molek pandangannya, si ada corak lagi ni. Begitulah dalam syurga. Ustaz pergi beli kapet kat Nilai, kita beli kapet murah saja ni. Saja pergi ronda tu tengok hak 10,000. 10,000 pegang saja, kita tengok pegang je, bukan beli pun. Tak apa. Tengok macam mana dia punya lembut, dia punya corak, tengok. Jadi ralik tengok tu, tak puas tengok. Ni dengan harga yang mahal betul. Dia punya bulu tu, Masya Allah, tabah matbuk saja 10,000. Pergilah kat Nilai tu tengok ni. Last kali Ustaz sentuh yang tu, tapi terambil yang murah. Sentuh mahal, ambil yang murah. Jadi gitu lah kita, gitu je. Tak apalah Ustaz kata dunia baru lah, boleh syurga lagi nah. Tak apalah syurga, nanti kita tunggu syurga lah. Baik, itulah tempat duduk ahli syurga, ayat yang ke-16. Maka ayat 17 Allah Ta'ala kata apa dia? Bukan, ayat yang ke-16, wazarabiyyu mabsusah, serta hamparan-hamparan yang terbentang. Allah Ta'ala hampar kapet, Allah hampar permaidani, Allah hampar. Maka Allah tak biarkan kita tidur begitu duduk lepok-lepok begitu. Allah sediakan kapet. Seronok tak ada kapet dalam tempat dewan kita ni? Seronok kan? Sedap pijak lah, selesa rasa, macam eksklusif, nampak macam cantik lah, nampak cantik, teratur kan. Macam tu lah Allah Ta'ala sedia. Sebab tu orang kaya bila nak nampak comel rumah, beli kapet. Permainan ni untuk mengindahkan pemandangan, untuk dirasai dah. Allah Ta'ala sediakan benda-benda tu. Tak perlulah pergi Nilai nanti ni. Masuk syurga tak perlu pergi tempoh daripada Nilai masuk syurga lah. Tak perlu. Ada dah dalam syurga ni. Baik, ayat seterusnya, afala yanzuruna ilai ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat? Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta, bagaimana ia diciptakan? Allah Ta'ala tanya, kenapa orang kafir masih tak boleh terima lagi tentang hari akhirat, bangkit alam kubur, tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman dengan Rasul, dengan Nabi? Kenapa tak percaya lagi? Maka Allah buat satu banding. Cuba kamu tengok, wahai orang kafir, cuba kamu tengok pada unta tu. Tu afala yazuru, maksudnya nazara, melihat. Nazara bukan tengok saja, iktibar, tengok sambil mengambil pengajaran. Sebab tu kita kalau pergi ke mana-mana, pergi bercuti, tengok tempat orang, bukan hanya tengok semata-mata. Iktibar, nazara, iktibar, maksudnya tengok serta ambil pengajaran. Yang tu kita nak. Maka Allah Ta'ala suruh mereka ni tengok pada unta. Allah nak suruh nampak tentang kuasa Tuhan. Allah contohkan satu unta saja, tengok unta. Tapi sini susah nak dapat unta. Ada unta sini, Putra Perdana ada? Ada. Kalau ada bagi tahu Ustaz nak tengok juga ni. Jadi Allah tak kata, adakah mereka tak melihat, tidak mengambil iktibar tentang unta? Bagaimana aku telah menjadikan kejadian namanya unta ni? Allah Ta'ala suruh kita. Okey, afala yanzuru, afala tu dalam bahasa Arab istifham, tak mengambil faham. Yanzuru na ila ibili. Ibili ni banyak dalam bahasa Arab ni. Unta banyak terjemahan, jamal pun unta, ibil pun unta, banyak kalimah-kalimah maksud yang sama tapi disebut dengan kalimah yang berlainan. Baik, ila ibli kaifa khuliqa. Kaifa, bagaimana, khuliqa, aku jadikan unta tu. Khuliqat begini, bacaan khuliqat ni
dia ada dua wajah. Ada setengah ulama baca khuliqat dengan ta tu mati. Ada satu qiraah syazah, dan Sayyidina Ali pun pernah baca dengan khalaqtu. Ibli kaifa khalaqtu. Ada setengah baca khalaqtu. Tapi yang kita baca jumhur ni khuliqat. Ada dua wajah bacaan tu. Bila makna? Adakah mereka tak ambil iktibar, tak melihat, ambil iktibar pasal utuh yang aku jadikan utuh tu sendiri? Tak tengok kepada utuh. Juga aku bagi contoh utuh sajalah. Pasal apa dia Allah buat contoh begini? Pasal orang dulu dia nak beriman, dia nak bukti, dia nak logik akal. Semalam Ustaz jumpa jenis satu orang ni, dia faham ikut logik akal. Ikut logik akal dia. Kenapa kita dengan isteri ni kalau ada wuduk setuh batal wuduk? Ada bini kita boleh tidur bersama, boleh pegang, tapi bila ambil wuduk setuh batal. Tak boleh macam ni. Bini kita najis ke? Dah lah. Allah lah. Dan dia rupanya geng etis. Dia ada satu grup. Bincang dengan Ustaz, tanya macam dia, Ustaz apa lagi? Kita baca tafsir. Kita goreng saja kau tafsir. Nak senyap dia lah. Batu. Benda kita tak boleh ikut logik akal lah. Bukan semua benda kita boleh ikut logik akal. Jadi Allah tak ada buat satu contoh. Kamu nak ikut logik akal sangat kan? Nak tengok kuasa aku ni hebat kita, tengok pada utah tu. Kenapa utah? Utah ni kata ulama tafsir, yang mana binatang yang ada sifat-sifat yang terhimpun pada diri dia, tetapi sifat tu tidak terhimpun pada binatang yang lain. Utah ni pelik sikit ni. Betul Allah pilih utah. Kerana sifat-sifat tertentu ada pada unta tapi tidak ada pada binatang lain. Sebab tu Allah bagi contoh tentang unta. Jadi di sini Allah Ta'ala kata Allah sebut unta dulu, baru Allah Ta'ala sebut langit bumi. Lepas ni Allah Ta'ala, kenapa kamu tak fikir pasal langit, kenapa kamu tak fikir pasal bumi, kenapa kamu tak fikir pasal bukit buka. Kejap lagi. Tapi Allah cerita pasal unta dulu, baru cerita pasal langit bumi. Jadi di sini Allah Taala suruh kita fikir pasal betul ni. Sebab orang Arab ni harta yang dia paling sayang unta lah. Antara orang paling sayang ni orang Arab ialah unta. Sebab itulah berlaku pembunuhan kena bayar 100 ekor unta. Kalau kita bunuh orang seorang bayar 100 ekor unta, iaitu dipanggil apa dia? Hukum diat. Tu panggil Allah Ta'ala buat satu hukum nak ambil benda yang dia sayang tu. Pasal dia telah musnahkan benda orang yang sayang, seperti nyawa, nak ganti benda dia sayang juga, seperti harta, seperti unta. Unta ni benda dia sayang. Nak kata mahanya unta tu, mahanya. Kaifa khuliqat? Apakah kelakuan kejadian unta tu Allah tanya. Bagaimana Allah Ta'ala buat unta tu? Cuba fikir. Dengan daging dia dan juga susu dia. Baik. Bila kita faham begini, kenapa Allah Ta'ala tak sebut gajah dalam ayat ni? Padahal gajah tu lebih besar daripada unta, betul? Gajah lebih besar daripada unta. Kenapa tak cerita gajah? Apabila Abraha mari serang kota Mekah, ingatkan surah Al-Fi dulu. Bila Abraha mari serang kota Mekah, bila gajah dipanggil tentera bergajah. Bila gajah tu mari, habis kuda-kuda perang pun lari, takut pasal unta ni besar. Bukan, gajah ni besar. Bila gajah mari, habis kuda-kuda pun lari habis. Sebab itulah kerana apa dia? Kerana pada waktu itu unta ni, gajah ni tidak ada bumi Mekah. Gajah mana ada? Sebab tu Allah tak bagi contoh gajah. Allah contoh bagi unta, pasal unta ni ada di bumi Mekah. Sebab tu Allah tak ada sebut unta. Unta ni pula dia halal daging dia, halal susu dia. Ada pun gajah boleh tak pakai daging gajah? Tak boleh, tak halal daging gajah. Walaupun dia besar, gajah tu dia tidak ada pada bumi Arab masa tu. Masa tu lah. Masa sekarang mungkin dah ada lah kot. Dekat zoo dan sebagainya mungkin dah ada dah. Masa tu tidak ada. Adapun dalam surah Al-Fi yang kata tentera bergajah mari serang kota Mekah, gajah tu datang daripada Yaman. Bukannya datang daripada Mekah. Datang daripada Yaman. Tu.
Jadi unta ni Allah Ta'ala sebut pasal daging dia tu halal, lepas tu susu dia tu pula boleh minum, lepas tu susu pula ada khasiat, dan ada setengah ulama air kencing dia pun boleh buat ubat, betul? Air kencing unta tu. Jangan pula bila ustaz dia kata tuan-tuan pergi umrah ke nampak unta, nah tak ada kencing, lepas tu minum, jangan begitu. Ada kan setengah ada riwayat kata begitu kan, nah buat ubat kan, tapi tak itu saja, bukannya kata boleh buat minum tu najis dah. Tapi ada perbahasan lah pasal kencing unta tu, nah ada perbahasan. Jadi dalam ayat ni Allah sebut unta, nah kerana apa? Unta tu halal daging, halal susu, susu pula ada khasiat, lepas tu boleh naik atas belakang unta, boleh tak naik? Boleh. Boleh naik atas belakang unta. Ada pun lembu boleh naik tau. Cuba cari lembu kat Putra Perdana ni, naik dia. Oh, menepik lembu tu. Nah, luar biji mentah, wah, naik. Pasal apa? Kita naik dia. Nah, dia kata tak benar ada orang naik aku ni. Nah, menepik lembu tu. Nah, pasal tak boleh naik. Lagi pula unta ni boleh angkut barang. Boleh letak barang atas dia. Nak angkut macam lori unta ni. Nak angkut sebanyak mana? Dia angkat. Unta ni memang hebat dia ni. Boleh angkut barang, dan kita boleh letak ikut muat barang tu. Macam lori lah, nah, ikut nak susun. Inilah kelebihan unta. Nah, kelebihan unta apa dia lagi? Dia boleh berjalan jauh. Tengok pada zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi berdagang, nah, dengan bapa saudara Abu Talib, pergi ke negara Syam, pergi negara Syam berdagang ketika usia 12 tahun dan sebagainya. Naik unta jauh, perjalanan cukup jauh. Unta ni bagi tahan lasak. Kereta apa tahan lasak sekarang ni? Volvo ke apa? Volvo. Apa? Range Rover. Macam-macam lah. Dia tahan lasak, jenis binatang tahan lasak, boleh bawa, boleh berjalan dengan jarak yang jauh. Boleh bawa pula muatan yang banyak. Dan pula unta ni antara binatang yang sabar dengan dahaga dia, sehingga kata ulama 10 hari lebih kalau tak minum pun tetap dia boleh tahan. Sabarnya unta. 10 hari puasa sabar. Lepas tu pula boleh muat dengan barang yang berat. Kalau bela dia mudah je, bela dia tak habis duit. Pasal apa bela tak habis duit? Pasal dia bila dia nak makan, kita lepas je dia cari makan sendiri. Kalau bela lembu, tuan lembu habis duit. Pasal apa dia? Habis modal, kata tuan lembu. Tak mau pergi lembu lah, dia kata. Pasal apa dia? Letih. Kita kena pergi ciruk rupuk. Kita kena cari rupuk hari-hari bagi kat dia. Kita kena layan dia. Macam hamba lembu pula dah. Siapa yang tuan lembu ni? Lembu kata, siapa tuan ni? Kita jadi hamba lembu. Tapi unta tak. Unta kita lepas dia cari makan sendiri. Tak habis duit. Tak perlu sediakan dedak, tak perlu apa-apa. Dan sehingga unta ni dia bila cari makanan buah yang berduri pun dia makan, dia mamah. Sehingga tamar yang kering, butir tamar kering pun dia boleh gigit lagi, dia mamah lagi. Kuatnya gigi unta tu. Gigi dia tu kuat. Jadi sifat unta ni sifat sabar dan kerah. Kita pun kena ada sifat ni. Kita dalam hidup kena ada sifat unta. Sifat sabar dan keras, kental. Jiwa kental, tahan lasak. Kena ada begitu. Gigi dia pula kuku, sifat dia sabar, hati dia keras. Jadi Allah Ta'ala himpunkan binatang unta lagi. Lepas tu pula unta ni duduk di bumi yang panas. Cuba letak lembu cuba letak binatang-binatang tempat kita ni, tempat bumi pada pasir. Lembek jalan lembu ni. Ni tak tengok kepada unta, kamu tak tengok kepada unta, kamu tak percaya lagi kepada Tuhan, kamu tak percaya lagi kepada bangkit pada hari kiamat, tak percaya lagi tentang soal kubur dan sebagainya. Kalau kamu tak percaya, tengok pada unta tu. Gitu maksudnya. Kuasa siapa yang buat unta tu? Allah. Benda yang tak ada, Allah boleh buat ada. Ni hebatnya Allah. Benda yang tidak ada, Allah boleh buat ada. Ada pun kita hari ni kita kata, aku yang tanam padi, aku yang buat padi. Buat tu pun atas jalan wasitah menengahan. Kena ada benih, kena ada cangkul, kena ada sawah, kena ada benda, kena ada tanah. Tapi sebenarnya boleh tak kita buat satu benda yang tak wujud, kemudian wujud? Boleh tak? Tak boleh. Kita hari ni kita kata kita buat kereta tu pun
Bahan-bahan Allah sediakan. Allah dah sediakan besi, material, bahan-bahan plastik apa semua. Allah dah ada di bumi ni. Cuma kita ambil bahan tu, campur jadi kereta. Lepas tu declare, aku yang buat kereta. Itu pun bahan dah ada. Tapi boleh tak buat satu benda tanpa menggunakan bahan yang lain, buat biar jadi ada. Contoh, gelas ni asal tak ada. Boleh tak buat gelas tanpa ada daripada tangan macam ahli sihir? Dia buat gitu. Ada? Tak boleh. Allah je boleh buat. Benda yang tak ada dijadi ada. Hebat Allah Ta'ala. Tengok sifat macamnya luar biasa ni Allah Ta'ala beri dah. Ini tempat perbahasa kita pada ayat ini. Lagi pula sifat uta tu, dia suka dengar suara yang baik. Kalau kita naik belakang dia, kalau boleh menyanyilah, bacalah syair, uta ni semangat jalan. Uta dia jenis perangai macam tu. Kalau tuan dia bawa dia lah, dia pun bacalah lagu ikutlah, dia pun bersyair ke, baca Quran ke, ataupun dia menyanyilah lagu-lagu uta, jadi galik semangat uta. Jadi tuan dia menyanyi lagu jiwang ni, nak tengok gini uta gitu. Macam pemandu bah lah, pemandu bah Amo me na ogetin. Irmosya. Lagu dia lah. Maksudnya apa dia? Uta ni suka begitu. Kita sambil bawa, sambil layan lagu kat dia. Dia semangat jalan. Baca syairnya, jalan selalu dia. Hak lembah-lembah tu jalan selalu. Macam pemandu bah, bawa bah ngantuk pasal lagu dandut sikit ni. Abah saya ni. Layan ni. Faham? Gitu lah. Uta. Jadi cerita pasal uta ni. Batu bila pemandu bah pasal lagu lah, dia tak mengantuk. Uta pun begitu. Uta dia sungguh sangat layan lagu dia. Tak negar uta lah. Tak general dah. Tak mengantuk uta tu. Jadi kita bawa kereta pun, kadang-kadang saya pun begitu jugalah. Kita galik mengantuk sangat lah. Pasal nasyid ke qasidah ke apa ni. Jadi segar sikit, betul tak? Lagi-lagi musim-musim peperangan ni, pasal lagu Al-Qasam. Zalzil hawa. Macam lagi perang ni. Segar mata lah. Itulah betul ni. Siapa buat semua ni kata Allah? Allah Ta'ala yang buat. Nak suruh kita fikir tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Allah boleh buat uta yang ada sifat bagian-bagian, tidak ada sifat ni pada binatang yang lain. Allah sifat yang teripu pada uta ni. Kalau kita tengok uta ni, hebat dia lagi, dia boleh lari dengan deras bila mendaki bukit. Binatang lain boleh tak buat begitu? Boleh. Binatang uta boleh. Bila kita suruh berjalan, dia berjalan naik bukit, laju je uta ni. Ini sifat unta ni. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut unta, inilah yang hendak kembali kesebenarnya kepada siapakah yang mencipta kuasa ini, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan unta. Begitu sifat teripu pada unta tidak ada pada binatang yang lain. Maka kemudian ayat seterusnya Allah Ta'ala kata apa dia? Ayat seterusnya Allah Ta'ala kata wa idas samai kaifa rufi'at. Tadi pasal unta. Sekarang Allah Ta'ala pun suruh kita lihat juga. Ni ataf kepada, kita kena takdir lah. Afala yanzuru na ila samai kaifa rufi'at. Sepatutnya begitu. Waw tu waw ataf. Dia cakap rekah. Waw tu dan kan. Jadi asal ayatnya afala yanzuru, adakah kamu tak melihat pada unta? Mari ayat ni wa ila samai kaifa rufi'at. Afala yanzuru na ila samai kaifa rufi'at. Itu kita kena takdir itu. Adakah kamu tak melihat pada langit bagaimana Allah Ta'ala tinggikan binaannya langit? Tak tengok kamu pada langit? Sebab itulah kita ni, kita kena tengok ke atas, tengok langit, tengok kuasa Allah, tengok ambil pengajaran. Dan tak ambilkah kamu melihat pengajaran pada langit, tak ambil iktibar, tak fikirkah kamu pada langit, betapa bagaimana Allah angkatkan langit ni? Allah tanya kita, angkat langit ni macam mana Allah angkat langit ni? Bolehkah kita buat macam Allah Ta'ala buat? Bolehkah kita letak sesuatu di atas
tanpa ada tiang, tanpa ada tempat sangkut, boleh tak? Nak gantung kipas boleh tak atas? Tak boleh. Boleh tak kita tak sesuai? Kalau kita kata drone ustaz, oh nak atas drone tu pun habis itu jatuh juga. Drone aja lah kita buat. Dah faham? Nah, selain faham je lah. Kalau salah pun buat macam tu je lah. Baik, bila nak letak sesuatu tempat yang tinggi, lepas tu kita kena ada sangkut, kita kena ada tempat pengikat, betul? Nak gantung kipas, nak gantung ekor, nak gantung siling, mesti ada paku, kena ada tempat sangkut, kena ada tempat menahan. Tapi hebatnya Allah, wa ila sama'i kaifa rufi'at. Kamu tak tengok kau, langit Allah Taala buat boleh naik letak atas. Tu macam mana Tuhan letak benda tu naik ke atas. Kita nak buat pun tak boleh lah, kita kan ada sangkut, ada tiang. Allah buat tu tanpa tiang. Langit tu pula ada 7 lapis langit. Setiap langit tu berlapis-lapis. Satu langit duduk atas, lepas tu Allah hampa langit dengan lebar besar. Benda besar duduk atas. Boleh tak kita letak benda besar naik tanpa ada sangkut, ada tiang, letak atas? Kita nak buat bangunan tingkat-tingkat, mesti kena ada tiang. Boleh buat bangunan tingkat-tingkat tanpa ada tiang? Tak boleh. Utuh lah nanti dah. Jangan beli rumah gitu nah. Jangan beli. Pendek umur nanti. Bang. Jadi dengan kudrat Allah Ta'ala buat langit, diangkat naik ke atas, lepas tu tanpa tiang. Bi ghairi amadin. Bi ghairi amadin, dan tidak ada pergantungan, tidak ada tempat sangkut. Ini kata hebatnya kuasa kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, buat sesuatu di atas tanpa tiang, tanpa tempat sangkut, tanpa tempat bergantung. Lepas tu langit ni besar pula tu. Besar, lepas tu lebar pula tu. Dalam hadis kata lebar dia tu ialah 500 tahun. Tak tahulah 500 tahun perjalanan apa. Kenapa langit ni, kenapa kita tanya kenapa langit ni tak jatuh? Kenapa langit ni tak jatuh? Jawapannya ini kuasa Allah. Ini kuasa Allah. Tak tengok ke kamu pada langit, kamu tak fikir kepada langit, yang mana Allah tak ada buat supaya kamu fikir, ambil pengajaran. Tapi ramai juga yang tengok langit tapi hanya tengok saja, tapi tak ambil berat pasal tentang kejadian Allah. Yang ni berat nana dia panggil. Berat nana, orang kata kena bagi berat nana. Pasal apa dia? Tengok-tengok cerita Allah, tak ada rasa apa. Ni orang yang teruk lah ni. Teruk. Berat sangat ni tu. Berat nana. Ayat ke-19. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan keadaan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan. Tiadakah kamu melihat pada gunung ganang, pada bukit bukau, ya Allah Ta'ala dirikan bukit di atas muka bumi ni. Allah Ta'ala bentangkan bumi, lepas tu Allah buat gunung ganang, maka bumi jadi tetap diam situ. Batulah bukit bukau ni jangan sodok, jangan tebang. Dan bukit hutan ni ialah tempat pasuk bumi. Sebab tu jadi gepung bumi. Kita tak salahkan Tuhan buat apa gepung bumi ni. Jadi Allah Ta'ala buat bukit tu sebagai macam paku lah, tempat pasok, supaya bumi ni tidak bergegar, bumi ni stabil, tak bergoyang, tak bergerak. Itulah fungsinya bukit gunung. Tapi hari ni manusia rakus, membabi buta, mereka sodok bukit kerana dapat projek properti macam-macam ni. Tapi dia tak sedar dalam satu masa sama, bila datang bercanda macam-macam, risikonya pada manusia itu sendiri. Jadi tak tengok ke kamu pada bukit yang aku buat ni? Tengok pada bukit. Waktu anda pergi Jepun, apa bukit apa? Fujiyama. Dekat mana dah? Tokyo lah. Tokyo. Tak pernah pergi? Oh, tak hebat lagi lah. Tak hebat lagi. Tak pernah pergi Tokyo. Ustaz tak pergi lagi. Cuma tahu je lah. Bukit-bukit Fujiyama. Cantik tak bukit tu? Cantik. Puncak dia sentiasa ada saji, betul? Sentiasa ada saji. Walaupun musim panas, puncak tu ada saji lah. Cantik dengan keadaan dia lah. Cantik. Tak tengok ke kamu pada bukit yang indah, cantik? Kalau tak belum pergi Jepun, tengok bukit Gunung Kinabalu sudah. Tengok berbandu. Baik, ayat ke-20, wa ilal ardi kaifa sutihat. Ni takdir yang tadilah.
Adakah kamu tak melihat, tidak mengambil pengajaran keadaan bumi, bagaimana ia Allah menghamparkan bumi? Allah tanya, kamu tak tengok ke kejadian bumi ni, betapa Allah hamparkan bumi ni? Sebenarnya asal kejadian bumi ni Allah hampar macam tikar. Beli tikar nak pergi Port Dickson kan, tikar RM5 RM15 itu, asal gulung kan, gulung buka RM15 je buka, so hampar. Asal bumi ni dicipta dihampar, kata Allah. Sutihat, dihampar. Asalnya Allah Ta'ala buat air dulu, maka bumi ni dihampar di atas air. Itu asal usul kejadian. Dihampar pula atas air, di bawah tu ada air. Asal bumi ni hampar di atas air, kata ulama tafsir. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sebelum Tuhan jadi bumi, aras tu dah ada dah. Ni asal kejadian bumi ni. Aras tu sudah ada, sebelah atas ada pun sebelah bawah ada air. Okey, lepas tu baru Allah Ta'ala jadikan bumi atas air. Bila bumi tu dah atas air, jadi bumi tu terapung macam perahu duduk atas air, duduk terapung gitu. Bila duduk terapung macam tu, maka bila air tu air kuat, dipanggil apa sini? Berayu-ayu tu, berombak. Kalau orang Pantai Timur pelik sikit dia sebut. Jadi berombak, berayu macam tu lah. Maka bergoyanglah bumi tu. Bila bergoyang bumi, berayu-ayu gitu, beralun. Ustaz tak mau sebut yang orang Kelantan sebut tu, pelik sikit. Jadi apabila beralun macam tu, maka Allah Ta'ala pun buat bukit. Bukit ni rawasiyah. Rawasiyah ni maksudnya bukit yang mengkejapkan bumi, nak memasukkan bumi, nak suruh bumi tu tak mau goyang. Allah buat bukit. Bila Allah buat bukit tu jadi pemberat, maka jadi tetap bumi tu. Faham tak? Jadi tetap bumi tu. Allah dah. Nampak tak? Ini ada orang yang Ustaz pernah borak lah pasal cerita pasal ni. Dia kata ni cerita rare ni. Jaga-jaga nak cerita benda ni. Betul. Ngaji tafsir kita jumpa benda ni. Kadang-kadang saintis ni dia suka buat kajian, betul tak? Dia suka sangat buat kajian tentang bumi ni, tapi dia tetap kufur pada Allah Ta'ala. Pasal apa dia? Dia hanya kaji dapat ilmu duniawi saja. Allah tak buka berita hati dia. Ni sayang ni kaji pasal bumi, tapi ada juga setengah saintis-saintis masuk Islam pasal dia kaji bumi dengan Al-Quran. Dia masuk Islam, ada nampak kuasa Allah Ta'ala. Tapi mereka ni buat kajian memang pandai lah, tapi Allah Ta'ala hanya buka ilmu duniawi pada dia sahaja. Sebab itulah dalam doa dia ajar kepada kita supaya kita minta jangan hanya semata-mata ilmu dunia je kita dapat. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kita kena minta, ya Allah, mintalah jangan engkau menjadikan musibah bala agama kepada kami ni. Antara kita minta jauh daripada musibah agama lah. Kalau kita sakit, kita demam, insya-Allah kalau musibah tu tak berapa hari maka ubat ke, dan kita buat ubat ke rawat, kita sembuh tu. Tapi kalau musibah agama ni dahsyat, seperti berlaku kepada Sumayyah, seperti berlaku kepada Bilal bin Rabah, berlaku kepada Masyidah tu kasih si Fir'aun kan, itu musibah agama tu. Inilah kita minta berlindung. Kalau nak uji benda lain, ujilah, jangan uji tentang musibah agama, dahsyat sangat. Kerana apa? Kerana tak apalah bila Sumayyah, Masyidah tu diuji begitu, hanya badan saja terluka, tapi hati tetap dengan Allah. Kalau kita hari ni diuji begitu, macam mana? Kucing mati berteriak kata tu. Kucing je mati. Kucing kucing berteriak menangis ni, tak hadir kuliah KWE gitu. Allah, hanya kenapa ada kematian ustaz? Sedih. Siapa mati? Kucing saya. Nama Zakakakakakak, nama apa tak tahu. Lepas tu kucing mati tak hadir tu, sedih. Itu bukan kucing. Macam mana Allah Ta'ala uji dengan macam Bilal bin Rabah dan semacam mana? Allah tak mampu itu. Wala taj'al dunya akbar hammina. Dan mintalah kau jangan kamu jadikan dunia ni sebesar cita-cita kami. Wala mabalagha ilmina. Minta jangan jadikan dunia tempat las ilmu kami. Kita tak mau ilmu dunia saja kita dapat, kita nak juga ilmu akhirat. Doa ni kena minta selalu dah.
Sebab itulah dunia ni kita mahu lihat sebagai mazra'ah akhirat. Dunia ni kita kena jadikan ladang akhirat. Dan dunia ni tempat bercucuk tanam, akhirat tu tempat menuai hasil. Sepatutnya begitu. Allah, okey, sikit lagi dah. Tuhan tanya kita supaya kita fikir, ambil iktibar. Tuhan buat bumi, Tuhan hampa bumi ni atas air dah. Wal ardi ba'da zika dahaha. Tuhan buat bumi dulu dalam bentuk tokor. Okey, ustaz ajalah benda ni. Ini penting. Lepas ni ustaz akan jawab, bumi ni bulat ke lepel? Nak kata apa? Mendatar ke bulat? Okey, ustaz akan bagi jawapan. Bumi ni wa arda ba'da zika dahaha, kata Allah Taala. Tuhan buat bumi ni asalnya dalam bentuk bertokor. Seketul. Benda berseketul. Faham kan? Macam kita penoreh getah. Dulu mak saya penoreh getah. Saya selalu bantu mak saya pergi ambil getah dulu. Dalam makuk getah tu, dalam makuk ada getah. Bila kita ambil tu keluar bertokor, betul? Stokor. Kami panggil stokor. Begitu. Seketul dah. Tapi kami stokor lah. Tak apalah, begitu. Bertokor lah. Lepas tu barulah daripada benda yang bertokor tu, baru Allah jadikan bumi. Bagaimana? Dahaha, Allah hampakkan dia. Daripada benda seketul tu, kemudian Allah dahaha, macam mangkuk tu lah, getah dalam mangkuk kita buat keluar, lepas tu kita hampa dia, kita lenyek dia jadi hampa. Faham tak? Lepas tu kita buka, bila dah buka bumi tu jadi luah. Dahaha jadi luah. Jadi luah. Tempat yang kita nak di sini, tidakkah kamu melihat kepada unta, kepada langit tadi, kepada bukit bukau tadi, dan juga kepada bumi? Takkah kamu melihat mengambil dalil mereka itu bagi orang-orang kafir pasal ciptaan Allah Ta'ala ini? Lepas tu kamu tak lihat kepada langit. Langit pula duduk di atas, lepas tu lebar besar, lepas tu tak ada tempat bergantung. Tak tengokkah kamu situ? Dan tak tengokkah kamu bumi yang mana dicipta di atas air, yang mana dia tidak tergelam, kata ulama. Dan bukit semua mengambil dalil atas, ini semua mengambil dalil atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ala qadratillah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah yang maha atas semua perkara, qadir, yang semua perkara. Baik, begini, pasal bumi ni, nanti ustaz ambil satu ayat lagi, kejap lagi. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala kata tengok pada langit. Satu, langit tak ada tiang, tak ada tempat bergantung. Lepas tu pula lihat pula pada burung. Awalam yara ila dhai. Tidak kamu lihat, tengok kepada burung. Ambil fikir pasal burung ni. Safatiu wa yaqbidin. Maksudnya buka sayap, katuk sayap, boleh terbang. Tak tengok kepada burung. Jadi burung tu boleh terbang bukan sebab sayap sebenarnya, sebab kuasa Allah yang menerbangkan burung. Kalau kita kata sebab sayaplah burung terbang, kita boleh beli sayap kedai RM2. Beli sayap kedai RM2, pakai, terjun, bangunan, lepas tu kibar. Kenapa kita tak terbang? Kalau tak terbang jatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tahlil, makan nasi Arab mana. Nanti jemput ustaz. Jadi kenapa kita beli sayap kita tak boleh terbang? Kenapa burung ada sayap boleh terbang, lepas tu sayap burung tu kecil, lepas tu laju pula tu? Ini nak cerita tentang kuasa Allah. Allah yang menerbangkan. Samalah kita kiyah dengan kapal terbang. Begitulah, Allah yang menerbang kapal terbang. Tengok kapal terbang ada sayap lah, lepas tu dia ada apa, dia punya ni ada satu nama ustaz lupa dah. Kalau naik dia macam ni, turun dia macam ni, tapi tak adalah macam ni, tak ada macam ni, tak ada. Naik turun macam tu lah. Dia kontrol lah. Kalau ikut logik akal, benda macam tu bersih dengan benda letak logistik apa semua boleh terbang dia macam ni tapi siapa sebenarnya menerbang? Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin, macam burung, kalau Allah tak izin, tiba-tiba dia kena pukat. Tiba-tiba jadi tak nampak pukat tu. Kalau biasa nampak je, dia tak lalu situ. Kalau Allah Ta'ala izin, jatuh dia.
Macam kapal terbang yang berlaku yang baru-baru ni kan, kes-kes macam-macam dah, MH370, MH17 kan. Bila Allah Ta'ala tak izin, tapi itu tak tahulah hilang ke mana kan, wallahu alam lah. Maksudnya ada orang kata jatuh, kita ambil istilah jatuh lah. Jatuh tu pasal apa? Mungkin Allah Ta'ala tidak berkehendak benda tu boleh terbang. Ni tak tengok buah kamu pada burung Melainkan Tuhan yang beri dia terbang, buka sayap atau sayap maka kita kiaslah kepada kapal terbang tu. Baik, jadi semua tu Allah Ta'ala nak suruh kita nampak tentang kuasa Allah Ta'ala yang zahir, yang ada atas dunia. Atas dunia ni Allah dah zahir tentang kuasa dia, tentang itulah, tentang teknologi. Sebenarnya orang kata manusia buat teknologi, betul? Sebenarnya Allah buat teknologi. Allah nak zahir kuasa dia, Allah datangkan ilmu teknologi. Satu kapal terbang tadi, betul? Dulu nak pergi ke bumi Mekah naik apa? Naik kapal-kapal tu pun teknologi dah. Lepas tu sama sekarang ni, zaman dulu kalau kita nak panggil kena atas surat kan, nak cerita hubungan I love you, you love me, letak bedak, letak minyak wangi lagi. Lepas tu letak surat jabat apa, jaga elok-elok dia sampai kat tangan. Zaman dulu dah. Ni zaman 2000 ke bawah. Zaman 2000 ke bawah. Orang sebab Ustaz pun sempat, Ustaz sempat. Cuma zaman Ustaz ni maksudnya 310 baru nak ada dah. 3310 sampai 310. Sempat zaman surat tu sempat. Bagi kita sempat tulis surat dulu. Lepas tu zaman dulu tulis surat nak berumbuk pula. Zaman sekarang ni ada telefon, call saja, cepat, jimat. Lepas tu zaman sekarang ada WhatsApp, boleh hantar gambar, boleh video call, betul, direct. Lepas tu sekarang video call apa, WhatsApp, boleh parti dah, parti boleh banyak orang join ya. Lagi hebat macam Google Meet tu kan. Lagi hebat. Nak kata teknologi ni sebenarnya Allah bawa datang. Allah beri manusia ilham buat teknologi. Allah nak zahirkan kuasa dia. Contohnya lagi, kuasa yang zahir. Apa ada lagi? Iaitu seperti kalau kita nak naik ke atas, dulu kena naik apa? Tangga. Sekarang apa? Lift. Tengok, naik atas, siapa budak pergi main? Siapa budak naik tu? Siapa rosak lift tu? Lepas tu apa? Ni Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita kenyataan zahir yang Allah Ta'ala suruh tengok tentang kuasa Allah Ta'ala. Kita kata manusia buat, bukan Allah yang beri ilham manusia buat, benda ni kuasa Allah. Ni. Jadi di akhir zaman ni lah banyak lagi teknologi, benda-benda yang Allah nak zahirkan kuasa dia. Kalau ahli agama dia nampak begitu, kita ni sebab kita ni banyak hati dunia kan, kita tak nampak tentang kuasa Allah. Dan kita dah nampak manusia tu lah yang buat teknologi lah. Nanti akhir zaman kita nampak benda yang kita rasa pelik zaman dulu, tak pelik dah zaman sekarang ni. Agak-agak apa? Pelik zaman dulu tapi tak pelik zaman sekarang. Apa dia? Siapa boleh bagi contoh? Pelik zaman dulu tapi tak pelik. Pelik zaman dulu tapi tak pelik zaman sekarang. Zaman dulu pakai tudung lah. Tak pakai tudung. Tak pakai tudung sampai problem pun tak pakai tudung. Tak pelik. Zaman dulu pun memang tak pelik dah. Sebab asas kita orang Melayu dulu kalau kita tengok dah. Kalau sudut pemakaian tu aurat, zaman sekarang ni agak lebih terjaga lagi dah. Zaman-zaman dulu tengok filem-filem dulu lah. Dulu orang dulu kalau nak keluar rumah gantung je. Postman datang hantar surat kemana, miring kepala postman zaman dulu. Ni cerita zaman dulu. Baik, sambung lagi sikit minta maaf usah sikit. Sambung lagi pada ayat tadi, kamu tak lihat kepada langit, tak lihat kepada bumi, tak lihat pada unta, tentang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebab itulah Tuhan ni nak tunjuk pada kita satu kuasa dia, nak menunjukkan Tuhan itu esa, tidak dua. Kalau kita kata Tuhan tu ada dua, okeylah, dia bahagi. Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Bila Tuhan A buat langit, maka itu kepunyaan Tuhan A. Pasal Tuhan A buat langit, maka bukan kepunyaan Tuhan B. Maka Tuhan B hanya buat bumi, maka bumi itu kepunyaan Tuhan B. Maka jadi milik masing-masing.
Dia tak boleh nak renta. Jadi bila dia nak buat satu benda bersepakat dua orang, dua Tuhan, maka dipanggil lemah. Okey, kita kata kalau bersepakat dalam syarikat, kadang-kadang dia sepakat, kadang-kadang dia tidak sepakat. Kadang-kadang dia wujud perlawanan, benang satu pihak, kalau satu pihak ataupun seri, maka semua tu dipanggil lemah. Maka mustahil Tuhan tu wujud dua. Kalau Tuhan tu dua, tiga, tak akan wujud alam ni. Wujudnya alam ni nak menunjukkan Tuhan itu esa. Tuhan, dia je yang buat. Tak ada Tuhan lain yang tolong dia ke apa benda, tak ada. Nah, Allah Rabbina. Jadi sebab itu dalam surah Fatihah kata Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau kita kata Tuhan tu dua, maka Tuhan bukan sekalian alam. Kalau langit Tuhan lain, bumi Tuhan lain, maka bukan dipanggil Tuhan sekalian alam. Maka kita kata Tuhan sekalian alam pasal Allah tak ada buat. Baik. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah. Okey, ni last minta maaf last. Pasal Ustaz nak jawab pasal bumi tu. Tak apa, kita tak habis tak apa, nanti kita sambung. Okey, wa ilal ardi fasutihat. Dapat faham di sini, bumi itu sutihat, dihafal. Sambung pasal bumi dicipta. Bumi itu dihafal, rupanya bumi itu dilepirkan. Maknanya bumi itu lapang, kosong. Asal-asal pokok kayu pun tidak ada dan sebagainya pun tak ada. Asal benda bertokok, Allah lepirkan, hamparkan. Macam buka tika tu lah, lepir sambung, jadi sambung. Dapat faham daripada perkataan sutihat. Sutihat maknanya hampar. Berlaku perbezaan pandangan ulama. Kata ulama syariah, ulama syarah, bumi ini mendatar. Kata ulama syarah, bumi ini mendatar, dia tidak bulat. Pasal apa dia? Ambil perkataan sutihat. Quran kata bumi dihampar, maka bumi itu mendatar, kata ulama syarah. Adapun ulama ahli hay'ah, ulama falak, mengatakan bumi ini bulat. Ulama falak, bumi ini bulat. Jadi adakah berlawanan dua pandangan ini? Tidak berlawanan. Ada sebab masing-masing. Okey, kenapa ulama hay'ah dia kata, ulama falak kata bumi ini bulat? Kerana tabiat bumi itu jenis bulat. Contoh satu contoh kenapa ulama falak kata bulat. Baik, contoh ni, kalau kita pergi musafir waktu malam, kita naik highway Ustaz dulu balik kampung dengan jalan Karak ke mana-mana, naik highway ataupun guna jalan Ilik ke SKBI ke mana-mana. Bila kita pergi waktu malam, kemudian kita depan tu datang kita nampak cahaya lampu depan. Cahaya tu datang ke atas macam ni ke daripada bawah naik macam ni? Daripada bawah naik. Itu katanya bumi ni bulat. Yang kedua, tentang masa. Kita sekarang pukul 11, 12 gitulah. Kita undur balik masa. Kita lihat masa di Mekah. Dia lewat 4 jam 5 jam. Lewat 5 jam. Kita kata sekarang pukul 11. Kita undur. Pukul 11, pukul 10, pukul 9, pukul 8, pukul 7. Okey, sekarang pukul 7 dekat dia. Undur balik. Maksudnya benda ni dipanggil apa? Berpusing. Faham tak? Berpusing. Itu kata ulama syariah, berpusing. Contohnya lagi, kita dengan bumi apa? Mesir naik lagi 1 jam lagi. Lebih kurang 6 jam ke 5 jam jugalah. Sekarang ni dia orang, kalau dia ni baru sembahyang subuh pukul 6 baru lepas sembahyang subuh di bumi Mesir. Kita dah pukul 12 lebih dah. Tu. Cuba kita dengan Amerika. Kalau Amerika kita ke atas, Amerika kat bawah. Kalau kita ambil cangkul kita korek tembus pergi Amerika. Kalau tak nak pakai pasport, tembus bumi ni sampai Amerika. Kita pukul 12 tengah hari, dia 12 malam. Maksudnya ini nak menunjuk bumi berpusing. Maksudnya ulama hay'ah kata bumi tu berputar. Maksudnya bumi tu bulat. Maka kenapa jadi hampar tu? Kata juga ulama tafsir, kerana hampar tu kerana binatang dan manusia duduk. Boleh tak kita buat rumah tanpa kita sodok dia, backhoe dia? Boleh? Tak boleh. Kita kena sodok, kasih rata dulu, maka kita duduk. Maka kata ulama, yang hampar ni tempat duduk binatang manusia. Ada setengah di hampar, ada setengah di bukit bukau ni. Maka benda ni, jawapan dia betul juga kata dihampar kerana Allah kata sutihan, dan betul juga kita kata
bulan. Ada reason dan sebabnya tersendiri. Maka benda ni perbezaan tidak berlawanan. Maka jangan bergaduh pasal bumi bulat ke lepeh, lepeh ke bulat, bulat ke lepeh. Yang penting semayang jangan tinggal tu tak apa. Yang penting semayang juga. Okey, baik. Jadi oleh itu, last kali pada hari ini, ya Muhammad, tatkala aku tanya begini, tugas kamu hanya menyampaikan wahyu dah. Wahyu dah. Balasan tu aku yang beri balasan. Jadi aku tanya, tak tengok kepada alam ni, tetap cerita. Kamu tak percaya lagi ke tetap beriman pada Allah, tetap hari kiamat? Kalau tak percaya, cuba tengok alam ni. Itu asalnya Allah Ta'ala tanya supaya kita ambil pengajaran tentang ciptaan Allah Ta'ala. Nak kata hebatnya Allah Ta'ala dengan kudrat dia, dengan kuasa dia, dan Allah Ta'ala itu Maha Esa. InsyaAllah nanti kita akan bahas lagi pada ayat seterusnya. Walaupun sedikit lagi, tak apalah, masa tidak mengizinkan. Tanda pada ayat 21 tanda ini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana ilman fa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muttaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzzilal kitab wa ya mujri السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وخصوصا غزة وخصوصا اليمن وكل مكان وكل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.